Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Azhar. Saya berjurusan Sarjana Muda Syariah Islam di UKM. InsyaAllah saya akan membentangkan pembentangan yang bertajuk perkahwinan online menurut syarak. Baik. Apa yang dimaksudkan perkahwinan ataupun definisi bagi kahwin? Kahwin ialah perikatan yang sah antara lelaki dan perempuan menjadi suami isteri. Kamus Dewan edisi keempat. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, perkahwinan ataupun nikah merupakan satu akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan wanita selagi wanita tersebut bukanlah haram dikahwini, sama ada dari segi keturunan, saudara susuan ataupun haram untuk perkahwinan. Maksudnya macam kat sini haram untuk seseorang lelaki itu berkahwin dengan seorang yang ada pertalian darah dengan dia. Contoh ibu kandung dia, ibu susuan dia, pertalian darah. Betul, bukan ibu susuan. Kakak, adik perempuan, makcik dan lain-lain lagi. Baik, itu adalah definisi bagi perkahwinan. Seterusnya, dalil persyariatan tentang kahwin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Dalam firman Allah tersebut telah menyatakan tentang hamba-hamba. Tapi pada era kini ataupun zaman sekarang ni, zaman kita ni tak ada dah hamba-hamba ni. Semuanya waktu dulu je ada. Yang saya tahu, purata kehidupan seorang wanita tu lebih ramai berbanding bilangan lelaki pada zaman sekarang. Jadi tak jadi permasalahan untuk seseorang mencari pasangan hidup dia. Baik. Seterusnya Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai pemuda, barang siapa antara kalian menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan dan juga berkemampuan, maka berkahwinlah, sesungguhnya ia lebih berkesan. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Baik, kat sini Nabi memberitahu tentang berkesan. Bila kahwin berkesan, contohnya maksud dekat situ berkesan berkenaan dengan dari segi seorang itu menjaga batas pergaulan dia, mengawal hawa nafsu dia, bertindak supaya tidak akan melakukan zina sehingga boleh menyebabkan lahirnya zuriat yang haram ataupun kita panggil anak haram, anak luar nikah. Okey, baik. Adapun perkahwinan, syariat Islam yang telah menetapkan garis panduan. Di sini ada 5 rukun nikah. Kena ada 5 perkara ni sebelum nak melafazkan pernikahan tersebut. Iaitu yang pertama ialah rukun nikah yang pertama ialah suami. Kena ada suami ataupun pengantin lelaki. Yang kedua, kena ada isteri ataupun pengantin perempuan. Yang ketiga ialah wali. Wali ni seorang lelaki daripada keturunan isteri ataupun keturunan pengantin perempuan. Yang keempat ialah 2 orang saksi lelaki yang akil balik, yang Islam. Okay? Dan juga dia mesti lelaki, tak boleh perempuan. Yang kelima iaitu lafaz ijab dan qabul ataupun dipanggil sirah, di mana sirah tersebut sebagai contohnya ialah wali melafazkan, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku. Kemudian yang pengantin lelaki ataupun bakal suami tersebut perlu melafazkan qabul, lafaz penerimaan, iaitu aku terima nikahnya anak kau. Sudah memadai, dan juga secara automatik pasangan pengantin ataupun pasangan lelaki dan perempuan tersebut sah menjadi satu pasangan suami isteri yang halal. Boleh ke kita nikah secara online? Dengan adanya perkembangan teknologi pada zaman sekarang, banyak manfaat dan juga
teknologi sekarang ni banyak memudahkan urusan kita lah, urusan kita seharian. Walaupun dengan adanya perkembangan teknologi, syariat Islam perlulah selari dengan perkembangan tersebut. Kita tak boleh lari daripada hukum yang telah ditetapkan dalam syariah. Dengan teknologi berkembang sekarang ni, pada dulu kala kita tak pernah pun ada. So hari ni kita telah diwujudkan dengan macam-macam teknologi dan kemudahan. Baik. Dalam konteks semasa, timbul pelbagai persoalan berkenaan dengan hukum fiqh yang dikaitkan dengan teknologi-teknologi kini yang ada sekarang ni. Antaranya ialah berkenaan dengan perkahwinan online. Salah satu perkara yang sering ditanya, disoalkan, menjadi buah cerita daripada orang-orang zaman sekarang. Boleh ke nikah online? Pada zaman dulu, pada zaman fuqaha ataupun fuqaha mutaqaddimin tidak membahaskan ataupun membicarakan tentang perkara nikah secara online ni secara terperinci, sebabnya zaman dulu tak ada internet, tak ada online punya sistem. Jadi ulama pada zaman mutaakhirin tersebut pada kali ini telah berijtihad, selari dengan garis panduan yang telah ditetapkan pada zaman ulama mutaqaddimin. Baik. Adapun beberapa cara yang boleh kita tengok, di mana bolehkah kita menikah secara online. Macam mana cara dia? Kat sini kita akan dedahkan dengan 3 cara, iaitu pernikahan melalui mesej, yang kedua pernikahan melalui panggilan suara, yang ketiga pernikahan melalui sidang video ataupun video call. Baik. Pernikahan melalui mesej. Pernikahan secara atas talian melalui mesej yang berlaku melalui pelbagai medium, iaitu boleh melalui Facebook Messenger, boleh melalui WhatsApp, Telegram, WeChat dan lain-lain. Kedua-dua belah pihak yang akad mestilah boleh berhubung dengan aplikasi yang maksudnya menggunakan satu aplikasi yang sama dan juga mempunyai rangkaian internet. Kalau boleh ada internet yang kuat lah, dunia tu sumber internet yang kuat yang membolehkan untuk berkomunikasi antara satu sama lain dengan lancar. Baik. Jadi kat situ dibolehkanlah melalui panggilan telefon. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan melalui panggilan suara. Pernikahan melalui cara ini boleh berlangsung melalui beberapa medium. Sama juga kita boleh guna yang paling utama biasa kita guna panggilan nombor ataupun kita panggil phone call bahasa Inggerisnya, ataupun boleh menggunakan medium Facebook Messenger, WhatsApp call, Telegram, boleh call sekarang Telegram, WeChat boleh, Google Voice dan lain-lain lagi. Dalam masa yang sama, perlu selari juga dengan hukum yang telah disyariatkan dalam Islam. Kedua-dua belah pihak, pasangan lelaki, pengantin lelaki dan pengantin perempuan, mesti berhubung dengan aplikasi yang digunakan yang punya rangkaian internet yang kuat juga ataupun internet yang laju bagi melancarkan proses pernikahan. Kaedah yang ketiga, pernikahan melalui sidang video. Pernikahan melalui cara ini adalah lebih orang kata lebih kurang ataupun lebih kurang lah, lebih mirip dengan pernikahan biasa, di mana pihak pengantin lelaki dan perempuan, bakal isteri dan bakal suami dapat mendengar suara dalam masa sama, dapat melihat fizikal masing-masing ketika melangsungkan majlis pernikahan tersebut. Cuma mereka tidak berada dekat dalam satu tempat yang sama. Dengan menggunakan medium Google Zoom, Google Meet, Zoom, Skype ke WhatsApp video call dan macam-macam lagi aplikasi yang boleh kita gunakan ataupun kita boleh akses untuk menggunakan medium tersebut sebagai sidang video yang melangsungkan majlis pernikahan.
Baik. Itu 3 kaedah yang boleh kita gunakan, manfaatkan untuk majlis pernikahan. Okey, baik. Adapun 4 mazhab, iaitu ulama mutaqaddimin, daripada kalangan mereka tidak pernah membahas berkenaan dengan pernikahan secara talian dengan terperinci, tapi masih boleh berkait dengan beberapa bahasan mereka yang sedia ada mengenai nikah. Dari segi lafaz ijab qabul, dari segi ittihad al-majalis, keberadaan kedua-dua pasangan dalam satu majlis, dan juga penyaksian orang buta dan pekak. Empat-empat kaedah mazhab tersebut telah di-applykan ataupun dimasukkan, digunakan dalam 3 cara ni lah, yang kita boleh rujukkan, menggunakan sebagai rujukan, kita punya kata boleh gunakan sumber untuk kita apply dalam zaman sekarang ni. Okey, baik. Pendapat dan hukum terhadap 4 mazhab berkaitan dengan ijab dan qabul. Keempat-empat mazhab bersepakat ijab dan qabul merupakan sebahagian daripada rukun nikah. Secara asasnya, ijab dan qabul boleh berlaku dalam 3 cara. Okey, yang pertama melalui ucapan, yang kedua melalui tulisan, yang ketiga melalui bahasa isyarat. Ucapan ni biasalah kita selalu buat, kita selalu nampak. Macam penulisan ni biasa kita berikan kepada seseorang yang pandai menulis. Okay? Dia bisu tapi dia boleh menulis. Dia nak kahwin kan. Jadi ulama ni memudahkan daripada peristimbatan hukum dalam perkahwinan ataupun pernikahan. Dan juga bahasa isyarat. Bila seorang yang bisu, pekak, mungkin ada pekak, dia tak tahu nak tulis apa ni, jadi kita boleh gunakan bahasa isyarat untuk memudahkan dia faham apa yang perlu dia lakukan, apa yang perlu dia macam bagi isyarat dari segi untuk melafazkan lafaz qabul tu. Sebenarnya ittihad al-majalis. Ittihad al-majalis iaitu berada bersama dalam satu majlis. Maksudnya bila video call tu mestilah dalam satu waktu yang sama, tak boleh kita rakam, yang sana rakam, kita gabungkan. Benda tu tak menjadikan dia satu majlis lah. Lepas tu dia combinekan video tu, tu tak jadi satu majlis, itu jadi majlis yang berbeza dan boleh menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Baik. Itu yang kedua. Yang kemudian ittihad az-zaman. Ada beberapa pendapat mazhab dia menetapkan ittihad az-zaman, iaitu berada dalam satu masa yang sama. Tadi zaman tadi majlis, satu program, satu majlis yang sama, mestilah satu masa yang sama juga. Maksudnya dia kadang boleh jadi satu majlis tapi lain waktu. Maksudnya dia dah lafazkan lafaz ijab, lepas tu dia boleh borak, lepas tu baru dia lafazkan lafaz qabul ni. Itu berlainan waktu tapi satu majlis. Jadi lafaz tersebut perlu dilakukan dalam satu majlis dan satu masa yang sama. Tidak boleh diselangi dengan benda-benda yang tidak berkaitan dengan lafaz ijab dan qabul tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga iaitu tentang saksi yang buta dan pekak. Jumhur fuqaha menyatakan bahawa saksi merupakan syarat bagi nikah. Saksi merupakan syarat. Adapun fuqaha daripada golongan mazhab Syafi'iyah berpendapat bahawa ia adalah rukun. Jadi mazhab Syafi'i ini menekankan saksi perlu diletakkan dalam rukun. Ini bersandarkan daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Itu telah mazhab fuqaha pada mazhab dalam mazhab Syafi'i ambil daripada hadis tersebut bagi meletakkan ia merupakan salah satu daripada 5 rukun pernikahan tadi. Pendapat
ulama mutaakhirin. Semua ulama fuqaha iaitu Ibrahim Fadil Ad-Daub, Al-Zuhaili, Mustafa Az-Zarqa, Badran Abu Al-Ainain, Muhammad Uqlah Al-Ibrahim dan lain-lain mengharuskan pernikahan secara atas talian dengan mensyaratkan wajib adanya saksi bagi akad nikah tersebut. Ini semua ulama mutaakhirin bersependapat dengan pandangan daripada mazhab Syafi'iyah. Adapun perbincangan berkenaan dengan pernikahan secara atas talian telah dibincangkan dan juga telah difatwakan di Malaysia. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebahasaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-97 yang bersidang pada 15 hingga 17 Disember tahun 2011 telah membincangkan mengenai hukum akad nikah menerusi sidang video ataupun bahasa Inggeris panggil video conference. Okay. Muzakarah menegaskan bahawa para fuqaha bersepakat mensyaratkan bahawa bagi memastikan sesuatu akad nikah itu sah, ia hendaklah dilakukan dalam satu majlis, iaitu Ittihad Al-Majalis, supaya semuanya terlibat secara langsung semasa pelaksanaan ijab dan kabul. Muzakarah Fatwa Malaysia bersetuju memutuskan bahawa adalah harus melakukan akad nikah. Jadi mereka meletakkan hukum harus dalam pelaksanaan nikah secara online ataupun menerusi sidang video, tapi adapun dengan beberapa syarat tertentu. Yang pertama, hendaklah majlis ini berlangsung di tahap al-yaqin, bukan az-zon. Dia kena betul-betul yakin. Dia tak boleh macam sama-sama betul ke tidak majlis ni. Macam tu. Dia kena yakin. Yang kedua ialah tidak ada unsur penipuan ataupun al-gharar dan keraguan. Dia tak boleh menipu. Sebagai contoh yang tadi, kita telah bincangkan tiga cara untuk kita melaksanakan perkahwinan secara online. Antara yang boleh berlakunya macam kerap kita boleh nampak dia boleh jadi penipuan ni, iaitu pernikahan melalui mesej, pernikahan melalui panggilan suara. Boleh jadi orang menyamar kan, macam mesejnya orang lain yang tulis, dia mengharapkan orang lain bernikah dengan orang lain, tapi orang lain yang menulis. Lepas tu sahnya untuk orang yang dia tak nak kahwin dengan orang tu. So benda tu boleh menjadi perkahwinan tu menjadi perkahwinan yang halal, ataupun pasangan tu menjadi pasangan yang halal sebabnya dia melepasi syarat sekiranya ada seorang lelaki, seorang perempuan lafaz ijab kabul. Macam tu. Macam telefon kita on call, boleh juga menipu. Suara adik-beradik mungkin ada yang lebih kurang kan. Kemudian dia menelefon, bila dah telefon rupanya orang lain, keluarga dia yang lain. Dia nak kahwin dengan si dia, tapi kahwin dengan si dia yang lain. Itu boleh ada unsur al-gharar lah dalam perkahwinan. Benda ni boleh merosakkan institusi rumah tangga. Baik, sebenarnya cukup semua rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak. Jadi nak nikah secara online ni kena ikut garis panduan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, digalakkan wali sendiri yang mengakad nikahkan pasangan. Maksudnya wali sendiri itu mula daripada nasabnya, iaitu bapa dia, kemudian atuk, kesuai adik lelaki ataupun abang ke, dan seterusnya. Dia digalakkan daripada keturunan daripada perempuan, pasangan perempuan tu mengikut apa yang telah ditetapkan dalam garis panduan syariat Islam. Yang kelima, terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan kerana berjauhan, seperti contoh dekat luar negara, sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majlis yang sama, disebabkan banjir, sakit. Contoh sebelum ni kita dapati negara kita dilanda dengan wabak COVID-19 yang menular. So benda tu boleh memudaratkan diri kita daripada kita
duduk bersama-sama boleh menyebabkan datang kemudaratan. Jadi inilah kaedah yang dimudahkan. Okey, maksudnya diringankan, bukan dimudahkan, maafkan saya. Diringankan untuk seseorang itu melafazkan ataupun melaksanakan majlis ijab qabul tersebut. Perkahwinan itulah melafazkan ijab qabul dalam nak menghalalkan perhubungan tersebut. Kemudian yang terakhir tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang seperti enakmen keluarga dalam negeri keluarga Islam negeri-negeri yang sedang buka puasa. Jadi dalam negeri itu bila dah crowd dengan dah penuh sangat dengan penyakit-penyakit, maka kenalah kita mengikut undang-undang negeri. Kalau negeri kata tak boleh melintas negeri, kita kena patuh. Sebab benda tu mungkin dia datangkan kemudaratan untuk kita. Baik. Saya rasa cukup itu dulu berkenaan dengan perkahwinan secara online. Jazakallahu khairan katsira. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kesalahan, kekurangan itu datang dari kelemahan saya sendiri. InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.